Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan berkenaan dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Seperti mana yang hadirat maklum bahawa perbincangan kita ni lebih menjurus kepada memberi penjelasan berkenaan dengan perkara-perkara yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam berkenaan dengan sahabat ini, dengan tujuan untuk mengaibkan sahabat, dengan tujuan untuk menunjukkan bahawa sahabat ini manusia yang tidak berguna, manusia yang jahat, manusia yang rosak dan sebagainya. Dan dalam perbincangan kita ini, sebagai peringatan pada hadirat, kita hanya sentuh perkara-perkara yang dibangkitkan oleh musuh Islam bila mana perkara itu terdapat dalam kitab kita sendirilah. Bila mana fakta itu dikaitkan dengan yang ada dalam kitab kita, kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, supaya kita jelas bahawa perkara itu sekiranya ada, benar termuat dalam kitab kita, bagaimana kedudukan yang sebenarnya. Kita kena fahamlah perkara itu. Sebab setengah-setengah perkara, fakta itu kadang-kadang berlaku takut tambah, ataupun berlaku huraian yang salah, ataupun berlaku salah faham, diertikan dengan pengertian yang tidak benar seperti mana yang sepatutnya. Sebab itulah ulama kita mengambil tindakan menulis balik kenyataan itu dan memberikan penerangan, penjelasan berdasar kepada hujah-hujah yang boleh dipertanggungjawabkan. Jadi kita telah pun membicarakan tentang kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari sudut kelebihan Sayyidina Abu Bakar dan perkara-perkara yang ditimbulkan yang berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Dan kita telah bincang dengan panjang jugalah beberapa siri kuliah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk fasal yang kedua, iaitu perbincangan berkaitan dengan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita nak bincang tentang Sayyidina Umar pula. Jadi Sayyidina Umar ni agak ringkas perbincangannya, tidak sebanyak perbincangan yang berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan Fadailul Faruq radhiyallahu taala an. Perkara mula-mula yang kita nak bincang berkaitan dengan Sayyidina Umar ni seperti mana Sayyidina Abu Bakar lah juga, iaitu kita nak tengok dulu sepintas lalu secara ringkas kelebihan Sayyidina Abu Bakar berdasarkan kepada pernyataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi, kita nak tengoklah Sayyidina Abu Bakar ni kedudukannya setara mana. Itu Sayyidina Umar ini berdasar pada hadis Nabi. Jadi tuan kita ni hanya senaraikan 7 hadis, 6 hadis dan 1 asar sahabat, iaitu kenyataan daripada sahabat radhiyallahu anhu. Walaupun kelebihan Sayyidina Umar ni banyak lagi sebenarnya. Kelebihan Sayyidina Umar ni banyak lagi. Kalau kita tengok dalam manaqib Sayyidina Umar ni, memang cukup banyak kelebihan Sayyidina Umar. Cuma untuk ringkas, sebut perkara-perkara yang terang lah. Kalau nak ambil semua tu jadi panjang lah. Kelebihan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Yang pertama, hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
laqad kana fima qablakum minal umami muhdathun ay mulhamun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, demi sesungguhnya ada di kalangan umat sebelum kamu yang diberi ilham oleh Allah, yang diberi ilham untuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilham, mana Allah Subhanahu wa taala beri dia tu cerah hati, mana hati dia tu dapat menembusi hijab, kita kata. Itu maknanya muhdathun, mulhamun. Kalaulah sekiranya ada di kalangan umatku seseorang yang begitu keadaannya, iaitu jikalau ada di kalangan umatku orang yang diberikan ilham oleh Allah, maka sesungguhnya dia adalah Umar bin Al-Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dalam pengajian hadis, kalau muttafaqun alaih, hadis itu paling tinggi lah, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini merupakan manaqib, merupakan salah satu daripada manaqib Sayyidina Umar, kelebihan Sayyidina Umar. Jadi umat-umat terdahulu ada. Kalau Nabi itu kita panggil wahyu, kalau Nabi itu kita panggil wahyu. Tapi ini tidaklah wahyu, tetapi maknanya ilham. Ilham ni maknanya pemikiran dia, kenyataan dia, tindakan dia, apa yang disebut tu seolah-olah mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat terdahulu memang ada. Kalaulah ada di dalam umatku ini seseorang yang begitu keadaannya, maka dia adalah Umar bin Al-Khattab. Ini kelebihan Sayyidina Umar. Hadis yang kedua, An Sa'd bin Abi Waqqas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, ma laqiyaka asy-syaitan salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghaira fajjik, muttafaqun alaih. Diriwayatkan pada Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai anak Al-Khattab, yakni Umar, demi Tuhan yang nyawaku berada di dalam genggamannya, tidak akan bertembung engkau, syaitan tidak akan bertemu dengan engkau dalam keadaan ia melalui satu lorong, melainkan salaka fajjan ghaira fajjik, melainkan syaitan akan melalui lorong yang lain, bukan lorong yang engkau lalui. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini, dalam syarah-syarah ulama disebut, misalnya dalam syarah dalam kitab Mirqat, Syekh Mullah Ali Al-Qari dia ada sebut. Dalam kitab-kitab lain pun itulah juga. Cuma saya ambil satu kenyataan sahaja. Jadi ini ayat Sayyidina Umar ni lebih, sehingga syaitan takut pada Sayyidina Umar. Manakala Sayyidina Umar lalu jalan ni, syaitan tak lalu, dia takut jalan lain. Ni Nabi sebut dalam hadis Bukhari Muslim pula ni. Apa kata Mullah Ali Al-Qari? Dia kata, ففيه منقبة عظيمة إلا أن ذلك لا يقتضي وجوب العصمة إذ لا يمنع من ذلك من وسوسته الموجبة لغفلته. Mirqat lil Mullah Ali Al-Qari. Dalam hadis ni, kata Syekh Mullah Ali Al-Qari ketika dia mensyarahkan hadis ni dalam kitab Mishkatul Masabih, dia kata dalam hadis ni Nabi nak menyatakan manqabah, kelebihan yang sangat besar yang ada pada Sayyidina Umar. Walaupun begitu, kenyataan Nabi ini tidaklah memberi erti bahawa Sayyidina Umar tu maksum, tidak diganggu oleh syaitan, sehingga dia tu jadi maksum kerana tidak diganggu oleh syaitan. Dia tidak memberi erti demikian, kerana hadis ini tidak nak menunjukkan bahawa Sayyidina Umar tu terlepas daripada sifat was-was ataupun lupa dan sebagainya, ataupun lalai dan sebagainya. Waktu tu tak ada sebagai manusia. Kerana maksum-maksum mana tidak lupa dan tidak lalai, kira-kiranya begitulah.
Terhindar daripada dosa kecil, dosa besar. Kalau tidak lupa, tidak lalai, itu ismah dalam konteks orang tidak Islam lah. Kalau maksum dalam konteks Islam, khusus untuk Nabi SAW, yang memberi erti Nabi ini tidak melakukan kesalahan kecil dan kesalahan besar. Tapi Nabi boleh lupa. Dan memang Nabi ini lupa. Bukan pelupa, tapi ada lupa, ada tidak tahu. Jadi maksum yang dinisbahkan kepada Nabi adalah maksum dengan maksud supaya Nabi ini tidak tersalah dalam bab syariat ini. Tapi dalam bab hal-hal dunia hak biasa ada Nabi tak ingat. Hak tu bukan bab. Tapi kalau bab syariat dia terpelihara. Sebab apa? Maksum. Jadi maksum ni dalam konteks kita Ahlussunnah wal Jamaah, seperti mana pemahaman kita orang Islam adalah berkaitan dengan kerana nak jaga syariat itu, nak jaga agama. Bukan nak jaga supaya tidak lupa, tahu semua, tahu perkara itu tak perlu. Itu tidak maksum itu. Tak perlu. Sebab Nabi dalam hadis kita tengok Nabi tak tahu. Ada beberapa hadis yang menunjukkan Nabi tidak tahu. Misalnya pernah berlaku selepas semaya subuh, Nabi tengok Sayyidina Ali tidak ada dalam sah semaya. Nabi tanya, ke mana Sayyidina Ali? Sahabat jawab, Sayyidina Ali sakit mata, maka dia tak boleh mari semaya subuh. Mana Nabi tak tahu Sayyidina Ali itu sakit mata. Jadi tak tahu waktu tidak boleh tidak mencacatkan Nabi itu sebagai, tidak mencacatkan Nabi sebagai Nabi, tidak menafikan ismah pada Nabi, tidak menafikan bahawa Nabi itu maksum. Tidak, itu perkara biasa tu, perkara dunia. Itu dia panggil sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Sebab Nabi bila dia jadi Nabi, ada sifat-sifat Nabi pada dia. Dia tidaklah terangkat Nabi ini daripada sifat kemanusiaan jadi malakiyat ke, dah, tetap manusia Nabi. Berdasar pada Quran, berdasar pada hadis Nabi, Nabi tetap manusia seperti kita. Ada naluri, ada perasaan marah, ada sakit dan sebagainya. Tu. Ada lupa. Bukan kita kata Nabi ni pelupa. Tidak, Nabi tidak pelupa. Tapi ada lupa tu sebagai manusia. Begitulah juga kata Mullah Ali Al-Qawi. Dia kata bila hadis ni Nabi sebut bahawa Sayyidina Umar ni sah ke syaitan nak ganggu dia, syaitan tak lalu kut dia alih dia lalu. Syaitan takut lain. Maknanya takutnya syaitan ni pada Sayyidina Umar. Sebab itulah ulama kita kata. Jadi ulama kita sebut, kalau dulu Sayyidina Umar masa dia hidup, syaitan takut ke dia. Tapi bila dia lepas dia mati ni, Syiah takut ke dia. Sebab Syiah ni kalau nak pergi ke kubur Nabi, dia tak lalu kot depan Sayyidina Umar. Dia kena lalu kot alik belakang. Dia pergi jumpa Nabi, dia tak lalu. Lepas tu dia pusing balik. Dia tidak lalu kot. Dia takut, dia malah. Dia terlajak kecil siapa dia tak boleh masuk. Kalau kita pergi Mekah kan, kalau masuk ke pintu alik sana, dia jumpa kubur Sayyidina Umar dulu. Mereka duduk satu bilik, kubur Nabi, kubur Sayyidina Abu Bakar, kubur Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Nabi SAW. Jadi kalau mari ke alik ni, dia jumpa Nabi dulu. Mari ke alik ni, dia jumpa Sayyidina Umar dulu. Jadi puak-puak Syiah ni, dia mari ke ni, dia tak usah mari ke ni. Dan bila dia pergi tempat Nabi tu, dia pusing ke ni juga. Dia tak pergi. Apa dia malah lalu kok Sayyidina Umar. Dia bertidak ke Sayyidina Umar ni. Jadi sebuah syaitan lah. Ulama kata syaitan dulu takut. Masa Sayyidina Umar hidup, syaitan takut. Ni hadis Nabi ada dalam Bukhari Muslim benar. Bila dia mati, maka Syiah takut pada Sayyidina Umar. Ini maknanya ulama kata keramat Sayyidina Umar. Keramat Sayyidina Umar. Yang ketiga, An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama ana na'imun ra'aitu an-nasa yu'raduna 'alayya wa 'alayhim qumsun minha ma yablughu ath-thudiyya wa minhum ma duna dhalik wa 'urida 'alayya Umar ibn al-Khattab wa 'alayhi qamisun yajurruhu qalu fama awwalta dhalika ya Rasulullah qala ad-din muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id, Abi Sa'id ni kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini Rasulullah bermimpi, ni mimpi Rasulullah. Rasulullah kata ketika saya sedang tidur, saya bermimpi melihat orang ramai. Yu'raduna alayya, mereka dipertontonkan kepada saya. Dan pada tubuh mereka ada baju-baju
sebahagian baju yang ada pada mereka tu terlalu kecil, terlalu pendek, terlalu singkat lah kita kata, sehingga sampai ke peringkat ni. Sudi ni sampai ke peringkat apa ni? Buah dada ni, dada ni. Dada lelaki di tempat kita kata mana susu ni lah. Ada setengah tu bawah lagi. Maknanya pakaian tu nampak tak cukup lah. Ada gitu. Jadi setengah-setengah orang tu maknanya tidak tertutup keseluruhan tubuh dia. Mana nampak sekat ni baju. Kita tak comel nampak tu. Setengah tu sekat pusat, setengah tu bawah pada punggung, jubah tu misalnya. Jadi nampak tu pakaian tu tidak sempurna. Tidak sempurna. Nabi sebut lamalah gitu. Dan dipertontonkan kepada aku Sayyidina Umar. Jadi dalam mimpi Nabi tu ada Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk Sayyidina Umar berjalan, yang mana Sayyidina Umar memakai pakaian yang cukup labuh sehingga meleret di atas tanah. Isbal lah, isbal. Tapi orang ni hadis ni isbal tu tak boleh Nabi takwil isbal. Tak boleh isbal tu, itu dia Nabi kata bukan budaya umat Islam takwil. Ini tak apalah kok mana hadis ni nak dalam mimpi ni, dalam mimpi kita tak kira sebagai syariat. Kalau luar dalam kenyataan tak boleh pakai lagu tu. Siapa kain labuh meleret dah. Orang panggil jadi semacam nyapuh dia punya kain tu dah. Bobor rapat tu tak apa. Bukan maksud khuyalat, bukan maksud sombong. Kalau Nabi takwil ni kerana sombong, nampak kebesaran. Seperti mana kita tengok orang kafir kan, bila nikah perempuan siapa kena ada orang akak kain 2-3 orang pula pegang kain ke belakang. Satu berapa meter dah lebih. Nabi takwil lagi tu nampak sangat kebesaran. Tu khuyalat tu dikira sebagai orang-orang sombong. Memang gitu dulu budaya buat Rom, anak-anak raja memang gitu. Dia pergi mana-mana ada khadam dia pegang baju dia. Labuh ni baju. Atas ni tak ada pula. Gitu. Jadi dipertontonkan kepada aku Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia pakai baju tu memang labuh lah, sehingga habis atas tanah tu baju panjang lah. Begitu Nabi bermimpi. Jadi yang perkara ni Nabi sebut pada sahabat. Sahabat Nabi tanya lah, fama awalta zalika ya Rasulullah. Apa maksud Rasulullah? Apa maksud mimpi itu wahai Rasulullah? Kalau kita nak takwil lagu mana mimpi tu, sahabat tanya Nabi SAW. Nabi jawab, Nabi kata itu menunjukkan, jadi pakai baju labuh itu menunjukkan din, menunjukkan agama. Menunjukkan agama. Jadi di sini ulama bahaslah, misalnya apa maksud dalam hadis Nabi ni, baju Sayyidina Umar tu labuh siapa mencecah tanah, siapa bukan sekadar mencecah lah, siapa macam jadi meleret atas tanah. Apa maksudnya? Jadi perkara ini berlaku dalam alam mimpi. Berlaku dalam alam mimpi sebagai nak menyatakan bahawa Sayyidina Umar ni maknanya dia ni orang yang kuat jaga agama. Gini kita dia ni kedudukan dia dari segi takwilan lah, dalam syarah-syarah hadis disebut. Dalam mimpi ni Nabi nampak baju manusia, baju orang ramai, ada setengah tu sekat dada, ada setengah sekat perut, macam mana baju tu tidak sempurna. Tapi bila sampai Sayyidina Umar, baju dia tu bukan sekadar sempurna, bahkan lebih kain panjangnya sehingga meleret di tanah. Itu baju. Bila ditakwil, Nabi kata baju tu dari segi tafsir mimpinya, takbir mimpinya adalah agama. Apa maksud? Apa wajah syabah dia? Wajah syabah dia tu. Jadi ulama sebut seperti mana baju kita ni, kita pakai ni untuk apa? Baju yang kita pakai ni sebenarnya selain daripada kita kata perhiasan itu tidak utama. Yang utamanya nak menutup tubuh kita, aurat kita, keaiban kita. Dengan baju ni akan tertutup. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita di kulit kita, maka tertutup dengan baju tu, aurat dan sebagainya. Jadi setengah tu baju tu terlalu singkat, terlalu pendek sehingga tidak dapat menutupi aurat tu. Maknanya itu gambaran kepada setengah orang ni tak cara mana ke agama. Itu gambaran gitu. Sehingga agama dia tak mampu nak menutup keaiban dia. Tetapi Sayyidina Umar ni seorang yang sangat berpegang teguh pada agama, sehingga digambarkan baju tu yang asalnya menutup tubuh
digambar ke siapa lebih baju. Mana dia jaga semua agama. Mana kalau kita guna bahasa Kelantan kita, Sayyidina Umar ni megang pada agama. Sangat jaga agama ni. Itu Nabi sebut begitu. Dalam syarah Bukhari, Syekh As-Safiri, syarah Bukhari, As-Safiri, ada nama ulama yang syarah Bukhari. Dia hurah lah ni. Ni panjang cerita lah. Dia kata kalau baju warna putih, kalau mimpi warna putih, maknanya kebaikan dalam agama. Dia ayatlah kalau mimpi warna biru gini, mimpi warna hijau gini, mimpi warna kuning gini. Warna tu dia ambil kira juga kalau gitu. Dia sebutlah dalam kitab tu gini. Dia sebut Jadi kita tidak nak sebut tu lah, sebut tu jadi panjang. Misalnya kata kalau putih, baju putih, lepas tu baju tu lengkap, cukup baju itu gambaran kebaikan. Maknanya gambaran kepada kebaikan yang akan didapati oleh orang itu. Tetapi kalau mimpi tu zarqa, warna biru, baju tu pakai warna biru misalnya, itu la tuhmad, dia kata. Itu gambaran dia kena beringatlah, kemungkinan dia terdedah pada benda-benda termalek. Kadang-kadang mimpi ni Allah SWT nak beri peringatan kepada kita. Lepas tu kalau dia mimpi warna kuning, tu makna ada fitnah-fitnah dan sebagainya. Itu disebut. Tujuan tu dia tu untuk beringat. Kadang-kadang Allah buat gitu untuk kita beringatlah. Walaupun kita tidak tahu dengan tepat mimpi ni, tapi sekali kita mimpi apa, mesti ada sesuatu Allah nak maklumkan kepada kita. Sekali kena beringatlah. Ni mimpi tak mimpi super tolong, tak kena lah orang Islam lagu tu. Kalau mimpi tu kena beringat. Sebab tu Nabi suruh istighfar, minta ampun pada Allah bila bermimpi, khususnya mimpi-mimpi yang tak molek dan sebagainya. Minta berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Kadang-kadang mimpi ni mana suatu isyarat daripada Allah supaya kita ni khabar, beringat. Kadang-kadang manusia ni dia tak beringat. Manakala ada mai tak cukup, terhajah-hajah biar cukup lah. Kalau ada hak jenis pasal deraka pada ibu bapa tu, dia kena mikir. Kalau ada hak jenis pasal duk tipu bini tu, apalah tipu bininya. Kalau ada hak jenis duk tipu anak tu, apalah tipu anaknya. Jadi sekarang jadi main mikir. Jadi kalau pemimpin ni molek benar kalau acak mimpi lagi ni. Kalau jadi pemimpin lah, molek benar kalau acak-acak kan mimpi benda-benda lagu ni supaya dia beringat. Kalau tidak pemimpin pun super ya, hati-hati lah. Cuma pemimpin lebih-lebih lagi, sebab dia terlibat dengan kita kata harta tanggungjawab yang lebih besar. Baik, yang keempat, hadis yang keempat. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi." Rawahu Tirmidzi wa sahahahu wa Ahmad. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran itu di atas lidah Sayyidina Umar dan di atas hati Sayyidina Umar. Ini kelebihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi kata hadis ini hadis sahih. Begitu juga Imam Ahmad pun meriwayatkan hadis ini. Ini sebagai nak menyatakan kelebihan. Yang kelima, tapi kalau kita tengok dari segi sejarah pun memang betul. Kalau kita tengok dalam sejarah, Sayyidina Umar ni masuk Islam pada tahun ke-6. Masuk Islam Sayyidina Umar ni, bila dia masuk Islam tu, selepas masuk Islamnya Sayyidina Umar ni, maka sahabat lain boleh semaya dekat dengan Kaabah. Sebelum tu tak boleh. Sebelum tu tak boleh. Misalnya Sa'ad kata selepas masuk Islamnya Umar, maka kami berani semaya dekat dengan Kaabah, di bawah bayangan Kaabah itu. Sebelum tu tak berani nak semaya nusuk-nusuk pergi di lorong-lorong, tempat orang jari-jari lalu, tepi-tepi bukit, takut orang kafir Quraisy tengok. Tapi bila Sayyidina Umar masuk Islam, jadi berani. Ini maknanya kelebihan Sayyidina Umar, kekuatan Sayyidina Umar, pengaruh Sayyidina Umar dalam masyarakat Arab pada waktu itu. Yang kelima,
Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Ibnu Umar, ni anak Sayyidina Umar lah, Abdullah namanya, radhiyallahu ta'ala anhu, ma nazala bin nas amrun qattu faqalu fihi wa qala fihi Umar illa nazala fihi al-Quran ala nahwi ma qala Umar, rawahu Tirmidzi. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tidak berlaku sesuatu kepada orang ramai, maka mereka akan sebutlah kalau berlaku sesuatu. Kalau ni terjemah mafhum lah, manakala ada berlaku apa-apa isu lah, maka orang ramai memberikan ulasan. Orang ini kata gini, orang ini kata gini. Waqala fi Umar juga mengeluarkan pendapat dia dalam satu-satu isu itu. Tetapi bila Umar sebut sesuatu, turun ayat Al-Quran ala nahwi ma qala Umar, yang selari dengan kenyataan Sayyidina Umar. Ni dia panggil muwafaqah Umar. Setengah ulama kata 11, setengah ulama kata 15, setengah kata ada yang kata lebih lagi. Muwafaqah Umar ni, kalau nak tahu boleh rujuk dalam kitab usul tafsir, ulum Quran dan sebagainya. Misalnya dalam Itqan tu ada disebut Imam Suyuti kemuka ke mana hak Sayyidina Umar sebut. Misalnya antaranya Sayyidina Umar pernah bui pandangan kepada Nabi SAW supaya isteri-isteri Nabi ni, kalau ada siapa-siapa nak mari jumpa, khususnya lelaki, jangan jumpa direct gitu. Walaupun tak timbul fitnah, tapi jumpa dalam keadaan yang terbuka dah, cuma direct. Sayyidina Umar kata tak sesuai, biar ada sutrah, biar ada kain ke yang melindungi mereka, sebab dia isteri Nabi. Kalau wanita lain tak apa dah, tahu tu tidak timbul fitnah dah. Tapi Sayyidina Umar kata tak berapa sesuai. Tu ayat Quran membenarkan kata-kata Umar tu. Dan setengah-setengah tu kalau kita tengok dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Suyuti, setengah-setengah ayat, setengah-setengah tu ayat Quran serupa bahasa tu dengan bahasa Sayyidina Umar. Jadi benda-benda gini ulama kata paling kurang makna 15 perkara, 15 hak surat lagu tu dia panggil muwafaqah Umar. Muwafaqah Umar ni mana apa yang Umar cadangkan itu, maknanya selari serupa dengan wahyu yang diturunkan. Hak tu dia panggil muwafaqah Umar. Misalnya sini dalam kitab dia sebut, dia kata wa balaghatil umur allati nazala fiha al-Qur'anu wifqa ra'yi 15 amran. Perkara yang turun Al-Quran yang selari, yang sama dengan pendapat Sayyidina Umar dalam 15 perkara. Ini kita tidak nak sebut sini lah, sebab dia panjang lah. Sebab saya cek dalam kitab tu, ulama senarai sesa, siap dengan ayat Quran, siap dengan hadis. Ini 15 perkara. Dalam ulum dalam, kalau nak tengok-tengoklah dalam ulum Al-Quran dia ada sebut. Tengok Faris dia, indeks belakang tu, tajuk tu mesti ada muwafaqah Umar. Bab nazal Al-Quran ni. Ini kelebihan Sayyidina Umar. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi hak ni setengah musuh Islam malah menalah ni. Musuh Islam yang benci pada sahabat ni memang dia malah menalah ni. Orang kata tengok sahabat, nah sahabat serupa kata-kata Sayyidina Umar. Serupa sikit lah, lebih kata saya ukur, lebih kata sedekah ya. Saya tengok dalam Quran hak serupa. Hak banyaknya serupa makna, bukan serupa kalimah. Hak serupa kalimah apa ada? Lebih kurang 8 kalimah gitu, saya tak ingat ayat Quran tu. Tapi saya tengok tu lebih kurang sikit ya, tapi serupa. Dia serupa. Lepas tu berhijab, berhijab misalnya. Berhijab. Itu antara yang disebut oleh Sayyidina Umar juga tu, ayat hijab. Kita boleh kata mana ayat tu nak turun cuma kebetulan. Hak tu sebab muwafaqah ni kebetulan. Kita kata kebetulan, kita katalah kebetulannya. Mungkin kita tak tahu bila ada kita kata kebetulan, padahal tu qada dan takdir Tuhan dah. Kita kata kebetulan. Itu sudah ketentuan Tuhan. Yang keenam, عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب
Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, yang diambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata, kalau ada lagi selepas aku ni Nabi, pasti ianya adalah Umar Al-Khattab. Kalau ada. Sebab terlebih banyak sangat Nabi tengok pada sahabat dia nama Umar ni. Kalau ada lagi lah Nabi selepas aku ni, pasti Umar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tapi tak ada dah. Sebab tu dalam tapi tak ada dah. Kalau ada. Yang ketujuh, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Umar yaqul li syai'in qattu inni la adhunnu kadza illa kana kama yazunnu. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, setiap kali aku dengar sesuatu yang keluar daripada mulut Sayyidina Umar, apa sajalah, inni la adhunnu kadza, sesungguhnya aku rasa betul hak dia tu, dan memang gitu sungguh. Illa kana kama yazun. Tapi gitu sungguh. Bila dia sebut sesuatu, betul. Dia selepas tu memang betul sungguh gitu. Itu maksud hadis ni. Jadi sebab itulah ulama senara khusus, maknanya pekoh Sayyidina Umar dan Maulana Asri petulis kitab fiqh Sayyidina Umar, bagaimana ketajaman pemikiran Sayyidina Umar dari sudut fiqh. Ini kelebihan Sayyidina Umar. Tapi ke mana pun ingatlah hadirat, kita sebagai orang Islam, lebih setara mana sahabat kita tengok dalam Quran ada sebut, dalam hadis ada sebut pun, kita tidak pernah tersalah dalam bab ni. Kita tak pernah kata sahabat ni siapa tak ada buat salah, maksum je. Kita puji setara mana pun, puji kita ni berlapis. Puji kita ada landasan dia, ada tempat kita bergantung, iaitu Quran dan hadis. Kita tak akan puji, tak akan sebut lebih daripada Quran dan hadis sebut. Kita tidak akan kata, bahkan tak ada ulama Islam ni, orang Islam sungguh lah kata Sayyidina Umar ni maksum. Tak ada. Kata Sayyidina Umar ni maksum seperti Nabi tahu perkataan, ada. Memang tak ada. Kita umat Islam tak pernah tersalah bab, tak ada dalam kitab. Bahkan semua ulama bila sebut tentang manaqib sahabat, tapi ke mana pun sahabat ni dia tidak maksum, mesti dia memperingatkan gitu. Misalnya Sani bila kata syaitan takut kepada Sayyidina Umar sehingga dia tidak akan, syaitan ni cuba mengelak daripada bertembung dengan Sayyidina Umar, itu boleh jadi memberi erti kepada kita, maknanya Sayyidina Umar ni tidak diganggu oleh syaitan. Bila tidak diganggu oleh syaitan, seolah-olah Sayyidina Umar ni tidak ada hazzus syaitan dalam diri dia, seolah tak ada. Maka Sayyidina Umar ni, apakah dia dengan erti dia tu tidak tersalah, tidak lupa? Tu tersalah dengan lupa, bukan syaitan tu, manusia memang gitu. Cuma untuk lahir perbuatan yang jahat tu tak ada. Sebab syaitan tak boleh ganggu. Sebab biasanya kita ni, nafsu ammarah kita, nafsu kita ni kerana kita kata hembusan daripada syaitan, seperti mana sebut dalam Quran dan hadis. Dan bila syaitan pun takut ke dia, sumber kejahatan itu tidak ada, tetapi sifat manusia tetap ada. Sebab tu Sayyidina Umar hebat setara mana, dia tetap manusia. Nabi hebat setara mana, dia tetap manusia. Ana basyarum mithlukum, Nabi kata aku manusia seperti kamu, cuma aku diberi wahyu oleh Allah SWT. Sebab tu bila Allah nak bawa Nabi kita Isra' dan Mi'raj, dia kata subhanallazi asra bi'abdi. Semua ulama Allah sebut ni cerita besar ni, Isra' Mi'raj, tapi Allah sebut bi'abdi. Itu sebagai isyarat kepada kita, walaupun dia boleh naik sampai Sidratul Muntaha, tetapi dia tidak naik jadi malak, dia tidak jadi malaikat, dia tetap manusia. Jangan silap faham. Jadi kita kalau kita nak bernasyid ke, nak berqasidah ke, kena tahu makna. Takut tersilap lah. Lama duk puji Nabi lebih-lebih, takut jadi sebab Tuhan. Bimbang juga. Ya'lamus sirra wa akhfa, dia tahu perkara tersembunyi. Itu Tuhan, itu bukan Nabi. Tapi kalau kita tengok dalam terjemah itu, dia akan buat situ, dia buat kurungnya Allah. Allah mana cara Nabi sebelum tu?
Sebab bila ada orang kritik, dia ubahlah. Dia kata domain ni kembali pada Nabi. Pada hasan waktu tu memang kembali pada Allah. Hasan cara Nabi. Ya'lamu sirra wa akhfa. Kan ada tu. Waktu tu dia tahu perkara tersembunyi, perkara khafi, perkara ghaib. Itu bukan Nabi, itu Allah lah tu. Tu jadi takut tersifat banyak lagi nurun ala nur dan sebagainya. Jadi benda-benda gitu. Nak puji seperti mana Nabi puji. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi, penyair, sahabat Nabi bersyair, puji Nabi lebih sikit. Nabi tak uji. Nabi kata mu jangan puji aku. La tatruni kama atratil yahud ibna Maryam, kata Nabi. Mu jangan layan aku seperti mana orang Yahudi layan seperti mana orang kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kamu layan aku seperti mana pok-pok Nasara layan Isa anak Maryam itu. Jangan. Maknanya kena beringat. Nabi beringat awal-awal kepada sahabat dia. Aku ni manusia seperti kamu. Cuma aku diberikan wahyu, dan untuk menjaga wahyu, menjaga syariat itu, aku dibekalkan dengan sifat maksum yang tidak ada pada kamu. Jadi maksum ni untuk jaga sebab tu syariat kita terpelihara. Sebab apa? Sebab Nabi ni maksum. Maksum tu maknanya di bawah jaga Allah. Bukan dia sendiri, Allah yang jaga. Allah yang jaga. Bahkan benda tu menjadi sifat Nabi, Allah yang beri. Bukan Nabi bukan Nabi sendiri yang ambil, ada kuasa nak memaksumkan diri dia. Tidak, hadirat. Jadi kita kena faham molek konsep maksum. Tidak seperti kata setengah musuh Islam, misalnya kita ada Syiah misalnya. Hak tu memang dia letak email dia ni maksum, tahu semua perkara baik. Bahkan Khomeini kata kalau tergambar email kita lupa, kafir lah tu. Tak sebut mulut, tergambar dalam minda, kafir lah tu. Kata Khomeini. Itu maksum dalam konsep pemahaman Syiah kita kata. Kita kata mana itu tak betul lah. Itu tak betul. Nah, itu lagu tu. Itu sudah mensyirikkan Allah tu. Jadi syirik dah gitu. Bahkan dalam kitab-kitab utama dia sebut, kalau untuk jadi sah beriman pada Allah, kena iman 12. Tak kena iman 12, tidak sah ma'rifatullah. Siapa begitu sekali disebut dalam kitab dia. Nak ayatnya betapa besarnya kedudukan imam mereka itu. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok pula, kita ambil sikit lagi kaifiyatu khilafatil Faruq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Sayyidina Umar mengambil alih pemerintahan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana caranya? Bagaimana cara Sayyidina Umar menjawab jawatan khalifah itu? Sebahagian nas telah pun disebutkan sebelum ini, di awal kitab ini, kata penulis ini, yang mana nas itu, teks itu menunjukkan kepada jawatan khalifah yang dipikul oleh, yang disandang oleh Al-Faruq, yakni Sayyidina Umar ini, selepas Sayyidina Bakar. Kata Imam Nawawi, qala al-Imam Muhyiddin An-Nawawi fi at-Tahdhib. Dalam kitab At-Tahdhib, Imam Nawawi ada sebut bagaimana cara perlantikan Sayyidina Umar menjadi khalifah. Bagaimana proses ambil alih itu berlaku. Bagaimana proses ambil alih jawatan itu berlaku daripada Sayyidina Bakar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Perkara ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tahdhib. Kata Imam Nawawi, Sayyidina Umar menyandang jawatan ini, mengambil alih jawatan khalifah ini, jawatan pemimpin tertinggi daripada Sayyidina Abu Bakar ini, dengan cara istikhlafi Abi Bakr radhiyallahu ta'ala, dengan cara pelantikan. Sebab Sayyidina Abu Bakar tulis surat masa dia hidup lagi, dia suruh Sayyidina Uthman tulis surat bahawa selepas dia mati gini yang menyandai jawatan khalifah ni adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar tulis surat. Jadi keputusan Sayyidina Abu Bakar itu adalah berdasarkan kepada musyawarah dengan sahabat. Sayyidina Abu Bakar kita tanya sahabat. Misalnya, ni kenyataan Imam Nawawi. Sayyidina Abu Bakar telah bermusyawarah dengan sahabat dalam isu pelantikan jawatan
khalifah ini. Ada sahabat yang mengesyorkan supaya pengganti Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar tanya, ada sahabat kata ginilah, lantik Abdurrahman ibn Auf lah. Enggak, Abdurrahman ibn Auf ni banyak kelebihan. Lepas tu dia pun kaya, dah harta dia tu habis dibelanjakan untuk agama. Ni Sayyidina Abu Bakar kata, dia kata Abdurrahman ini pendapat dia lebih bernas daripada kamu. Maknanya apa maksud? Maksudnya Abdurrahman sendiri pun tak say jawatan tu, bahkan dia pun show orang lain. Soalan lagi itulah. Pendapat dia lebih bernas daripada mu lagi. Mu suruh dia pun tak sisih. Soalan lagi itulah. Ni. Lepas tu Sayyidina Umar kita tanya pula Sayyidina Uthman Ibn Affan. Lalu Sayyidina Uthman kata, anta akhbara Nabi. Kalau kita sebut, kalau kita terjemah kat gini lah, dia kata, engkau tanya aku tentang jawatan ni, engkau lebih tahu. Kenapa tanya saya? Engkau lebih tahu di kalangan mana sahabat-sahabat kamu ni, siapa yang paling lebih. Di kalangan hak lebih-lebih ni, siapa yang paling lebih? Jawab saya maka wa aidan, iyalah aku nak tanya juga lah mu. Gitu mana wa aidan itu. Iyalah aku nak tanya, bui pandangan aku nak dengar. Maka Sayyidina Uthman pun kata, ilmi bihi, pada pandangan akulah. Maknanya hak ni sebenarnya pertanyaan Sayyidina Bakar ni, dia tanya direct tentang Sayyidina Umar. Dia tanya sahabat-sahabat lagu mana, kalau aku latih Sayyidina Umar jadi khalifah, pengganti bila aku tak ada dia jadi khalifah lagu mana. Ada kata Wika Abdurrahman lah. Jadi Nabi kata Abdurrahman pendapat dia lebih hebat daripada mu. Dia setuju untuk Sayyidina Umar. Tiba-tiba mu kata Wika Abdurrahman lah. Bila Sayyidina Umar ditanya Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar kata apa perlu tanya lagi? Soal lagi, anta akhbaran Nabi. Awak nak tanya lagi tentang dia? Awak nak tanya kami? Awaklah cerita kepada kami. Ahlan ni keputusan. Maknanya orang tak berani nak litah Sayyidina Umar ni. Tapi Nabi kata, tak apalah, aku nak juga pendapat. Itu makna wa aidan. Maka Sayyidina Uthman apa kata? Sejauh pengetahuan saya, Sayyidina Umar ni hati nurani dia. Ni nyata Sayyidina Umar. Bagi saya ni, setakat yang saya tahu, yang saya kenal Umar ni, hati kecil dia, hati nurani dia lebih baik daripada hak zahir kita nampak. Ni kita nampak zahir ni dia baik dah Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar ni cukup zuhud, antara contoh sahabat yang zuhud. Semasa sebelum menjawab jawatan khalifah dan selepas menjawab jawatan khalifah, Sayyidina Umar ni memang dia hidup dengan zuhud. Masa jadi khalifah pakai baju pun cari, duduk tidur dalam masjid tu beralaskan jerami ni, daun-daun pokok kurma ni, sehingga bedai belakang. Jadi bila orang-orang kafir tengok, ini pada dia, ini khalifah. Tambah-tambah pada hari tu ada orang orang tidak Islam mari daripada katanya mari daripada Parsi, setengah riwayat sebut mari daripada Iran ni. Mari sebelah sana lah, setengah kata daripada Rom mari tak kenal Sayyidina Umar. Bila sahabat kita tunjuk ni lah Sayyidina Umar duduk tidur lebing dalam Masjid Madinah. Kejut dia. Sehingga orang kafir tu kata, royak molek yang duduk dengan gitu. Dia tak percaya, dia ingat kau lalu. Royak molek, betul ke ni? Betul. Lepas tu bila gerak Sayyidina Umar bangun, Sayyidina Umar kata, ada tujuan apa mari? Kejut dia. Bahkan dia tanya, anta Umar? Umar kan ni? Sayyidina Umar kata, siapa lagi? Benar. Jadi dia tak kenal. Jadi benda tu mengejutkan dia. Tidak ada kebesaran Sayyidina Umar. Itu kelebihan dia lah. Jadi benda tu maklum di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat. Dari sudut cana pada rakyat, tu memang luar biasa. Kalau kita tengok dalam sejarah Sayyidina Umar ni, dia pikul sendiri, gana berah ni bagi. Bahkan benda yang paling usin, dia kata Bimai takut pegawai-pegawai dia ni tak rata bagi harta pada rakyat. Itu dia Bimai. Sebab tu malam-malam dia tubik menyusup masuk dalam masyarakat. Dia takut ada terlepas pandang dan sebagainya. Kebimbangan seorang pemimpin itu. Mana dia bagi tu boleh semua lah. Boleh semua, asalkan rakyat dia boleh semua. Mana dia pergi tu Bimai takut pilih-pilih kasih, takut hak ni bui, hak ni tak bui. Jadi balas masyarakat.
Kemudian tu. Jadi kata Sayyidina Uthman, dia kata hati nurani sarirati khairum min alaniyati. Hati nurani makna jiwa halus. Hati Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar ni dia sebenarnya lebih baik daripada alaniyat, lebih baik daripada hak zahir dia ni. Sesungguhnya tidak ada orang di kalangan kita ni hak serupa dengan dia. Memang dia ni lebih. Siapa dia kata ni? Sayyidina Uthman, menantu Rasulullah, hak dijami masuk surga ni. Demo ni semua ni dijami masuk surga belakang ni. Kemudian bila Sayyidina Uthman kata gitu, maka Sayyidina Abu Bakar pun bersama dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Abu Bakar berbincang pula dengan Sa'id bin Zaid dan Usaid bin Hudayr dan orang-orang lain dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Usaid bin Hudayr, Sa'id bin Zaid pun ini tokoh ni, pemimpin Ansar. Ni dia ni pemimpin dari kalangan Ansar. Kalau lebih tepat lagi Khazraj lah. Dan kalau kita ingat cerita setahun ataupun 9 bulan sebelum Nabi hijrah, Nabi hantar sahabat dia yang nama Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Masa tu Nabi duduk Mekah lagi. Selepas Aqabah yang pertama. Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Bila dia pergi berdakwah tu tak sampai setahun, 86 buah rumah masuk, 83 setengah ulama kata. Senang kata 86 buah rumah masuk Islam. Tu. Apa yang jadi ramai gitu? Salah seorangnya yang menjadi puncanya kerana Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ni ketua kaum Khazraj. Jadi Mus'ab bin Umair dakwah dia baca Quran, pada dia terkejut dia bila dia dengar Mus'ab bin Umair baca Quran, masuk Islam lalu. Dia pergi jumpa kaum dia hari habis semua kaum dia masuk Islam. Sebab tu yang ramai tak sampai setahun tu. Ni Usaid bin Hudayr, orang besar, tokoh sahabat ni. Jadi Nabi berbincang dengan Sa'id bin Zaid dan Usaid bin Hudayr dan kalangan Muhajirin dan Ansar. Apa yang Usaid kata? Ni Usaid ni. Dia kata, huwa a'lamu lil khair ba'daka yarda lirridha wa yasqutu lis-sukhti wa sariratuhu khairum min alaniyati. Wa lan yali hadha al-amr ahadun aqwa minhu. Thumma da'a Abu Bakr Uthman bin Affan faqala uktub. Kata Usaid, dia kata Sayyidina Umar ni dia lebih tahu tentang kebaikan. Kalau selepas engkau lah, mana engkau ni orang yang paling tahu kebaikan kepada umat Islam ni dalam bab agama. Selepas mu kan Abu Bakar, Sayyidina Umar lah. Mana diperakui oleh Usaid bin Hudayr itu. Dia suka, dia reda kepada perkara yang diredai Allah. Dia akan marah pada perkara yang dimarahi oleh Allah. Dan hati nurani dia lebih baik daripada zahir dia. Tidak sekali-kali yang akan menjawab jawatan pemimpin selepas engkau, wahai Abu Bakar, tak ada dah orang lain yang lebih hebat, lebih kuat, lebih layak daripada Sayyidina Umar. Tak ada. Jadi puak-puak Ansar pun kata tak ada dah orang lebih layak selepas Sayyidina Abu Bakar. Umar. Ini pandangan sahabat kepada Sayyidina Abu Bakar. Bila dengar gitu, da'a Abu Bakr Uthman bin Affan. Sayyidina Umar pun panggil Sayyidina Uthman. Sayyidina Abu Bakar panggil Sayyidina Uthman. Tulis surat. Tulis surat sekeping atas macam wasiat lah. Ni tulis suratnya. Suratnya bunyi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma ahida Abu Bakr ibnu Abi Quhafah fi akhir ahdihi bid dunya kharijan minha wa 'inda awwal ahdi bil akhirah dakhilan fiha. Hina yu'minul kafiru wa yuqinul fajiru wa yusaddiqul kadhiba. Inni mustakhlifun alaikum ba'di Umar bin al-Khattab fasma'u lahu wa ati'u fa inni lam ala Allah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam wa dinahu wa nafsi wa iyyakum khaira fa in adala fadhalika zanni bihi wa ilmi bihi fihi wa in baddala falikulli imrin maktasaba wal khair aradtu wa la a'lamu al-ghaiba wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Itu surah Sayyidina Abu Bakar. Surat wasiat dia lah kira-kira itu untuk lantik Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah
janji Sayyidina Abu Bakar ataupun ketetapan keputusan Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah di akhir hayatnya, ketika dia nak berpisah, nak keluar daripada dunia yang fana ini, dan ketika permulaan untuk ia masuk ke alam akhirat. Ni dia bayangkan masa ni dia hidup lagi, dia bayangkan dia ni tak lama dah. Dia berasa dia ni nak mati dah. Ketika mana beriman orang kafir, akan beriman orang-orang kafir, akan berhenti orang-orang yang penjenayah, akan berhenti melakukan jenayah, dan orang-orang yang melakukan dusta terhadap agama akan membenarkan agama. Maknanya membenarkan agama. Sebelum tu mendustakan agama. Mana perubahan? Sebab apa? Zaman Sayyidina Abu Bakar ni bila dia mati, dia meninggalkan suasana masyarakat yang cukup stabil. Sayyidina Abu Bakar ni bila dia wafat, dia mati, dia meninggalkan umat Islam yang kuat berpegang dengan agama. Sebab tu kalau kita baca sejarah, kenapa Sayyidina Umar berjaya dalam pemerintah dia? Kerana tapak tu dibina oleh Sayyidina Abu Bakar, yang bermula dengan peperangan melawan orang murtad dan memperkemaskan umat Islam dari segi pemahaman. Sebab zaman Sayyidina Abu Bakar ni zaman dia hantar mubaligh untuk mengajar rakyat dia supaya faham agama semantap-mantapnya. Hak mula-mula sekali gejala murtad tu dia hapus, dia perang. Bila dia mati dalam keadaan cukup stabil politik. Dan Sayyidina Umar sebenarnya mengambil laluan mudah, cuma Sayyidina Umar sambung saja perjuangan Sayyidina Abu Bakar. Dan terbukti pada waktu itu Sayyidina Umar menumpukan kepada penyebaran agama di seluruh sekitar tanah Arab itu. Sebab tu Sayyidina Umar ni kira berjaya. Sebab apa? Sebab kita kata tapak tu telah dibina dengan kukuh oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Sebab tu dia sebut zaman masa dia Sayyidina Abu Bakar ni, masa dia nak lepas jawatan, nak uji pada Sayyidina Umar tu, pada waktu tu orang kafir masuk Islam. Orang penjenayah pun insaf, dia jadi baik tu. Pendusta-pendusta agama sudah membenarkan agama. Itu suasana yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Walaupun dia tidak boleh mengembalikan Islam di luar daripada Jaziratul Arab seperti Sayyidina Umar, tetapi apa yang dia tinggal itu sebenarnya menjadi kita tahu ruang yang cukup selesa untuk Sayyidina Umar sebarkan dakwah ke seluruh tanah Arab dan di luar daripada Jazirah Arab pada waktu itu. Sesungguhnya aku melantik memerintah mengurus hal ehwal kamu selepasku, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dengarlah arahannya, patuhlah arahannya. Sesungguhnya aku tidak akan mencuaikan Allah dan Rasul dan agamanya, dan juga diri aku tidak akan sia-siakan. Dan aku tidak akan sia-siakan kamu untuk mendapat kebaikan. Aku buat ni kira pilihan terbaik hasil daripada pemimpin-pemimpin kamu sendiri dalam setiap kabilah ini, memberi pandangan. Maknanya Sayyidina Umar ayatnya, Sayyidina Umar ni bukan dia atas nama individu dia pilih Sayyidina Umar ni, hasil daripada persetujuan sahabat-sahabat besar ni, pemimpin-pemimpin kaum ni. Sebab Nabi tanya Muhajirin, Ansar, tanya belaka, semua setuju Sayyidina Umar. Sayyidina Bakar kata, fa in adala, jika Sayyidina Umar melakukan keadilan, fadzalika zanni bih, itu sebenarnya dalam jangkaanku, dalam pengetahuanku. Wa in baddala, kalau dia tukar, maknanya dia tidak melakukan keadilan, falikulli imri'in maktasaba, maka sedarlah bahawa setiap orang itu dia akan dapat apa yang dia usahakan, dan kebaikan itulah yang aku maksudkan. Aku tidak tahu perkara gaib, nanti orang-orang yang zalim, dan aku juga tidak tahu kalau ada orang zalim, yakni maknanya ada orang yang akan murtad selepas ni, aku tidak tahu. Tapi apa yang aku nampak berdasar pada pengetahuan aku, dia ni orang molek. Katakanlah selepas ni dia jadi tak molek, aku bukan tahu perkara gaib. Itu maksud Sayyidina Abu Bakar. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kemudian akhir surat itu kata wassalamualaikum warahmatullahi. Kemudian bila selesai surat itu ditulis, maka Sayyidina Abu Bakar telah memerintahkan sahabat supaya dicop resmi negara dan dibawa keluar surat itu untuk dimaklumkan kepada orang ramai bahawa pengganti Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Fabaya'u Umar jami'an, maka semua masyarakat Madinah melakukan bai'ah kepada Sayyidina Umar dan mereka berpuas hati dengan Sayyidina Umar. Kemudian
Sayyidina Abu Bakar mendoakan Umar, mendoakan kebaikan kepada Umar, dan Sayyidina Abu Bakar telah mewasiatkan memberikan kata-kata terakhir, yakni wasiat, bima ausahu, dengan apa yang dia telah wasiatkan. Seperti kita maklum dalam hadis Nabi bahawa ni hak wasiat seperti dalam surat ni, supaya Sayyidina Umar jaga kemaslahatan rakyat, bertakwa kepada Allah, melakukan keadilan. Itu wasiat yang diwasiatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maknanya pelantikan Sayyidina Umar ni di akhir hidup Sayyidina Abu Bakar, belum dia mati lagi. Dan Sayyidina Umar ni adalah khalifah yang pertama yang menggunakan gelaran Amirul Mukminin. Kerana sebelum tu Sayyidina Bakar panggil Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Jadi yang menamakan Sayyidina Umar ni, yang memasyhurkan, yang mula-mula sebut Sayyidina Umar sebagai Amirul, pemimpin orang yang beriman ini, adalah Adi bin Hatim dan Labid bin Rabi'ah. Ketika mana mereka berdua pergi bertemu Sayyidina Umar. Mereka ni mari daripada Iraq. Adi bin Hatim dan Labid bin Rabi'ah, ketika dia mari daripada Iraq, dia pergi bertemu Sayyidina Umar. Dia panggil Sayyidina Umar, ya Amiral Mukminin. Dia lah start sebut gitu kan. Yang mana sebelum itu, sebelum Adi bin Hatim, sebelum Labid bin Rabi'ah ni, memang sahabat-sahabat di Madinah panggil Sayyidina Umar ni Khalifati Rasulillah. Dia panggil gitu sebelum tu. Jadi sebelum Labid dengan sebelum Adi bin Hatim ni panggil Sayyidina Umar dengan Amirul Mukminin, sahabat-sahabat di Madinah tu panggil Khalifati Rasulillah, pengganti kepada pengganti Rasulullah. Jadi bermula pada saat tu, maka sahabat berasa memang tak sedap pun panggil Khalifati Rasulullah, memang tak sedap sahabat kata. Jadi kita masyhurkan dengan nama Amirul Mukminin. Bermula daripada saat itulah maka dikenali Sayyidina Umar ni dan khalifah selepas tu sebagai Amirul Mukminin. Jadi itulah hadirat beberapa perkara yang sebagai mukaddimah pada Sayyidina Umar ni lah. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan bincang satu perkara yang berkait dengan Sayyidina Umar ni, yang menjadi perkara yang muskil terhadap Sayyidina Umar ni. InsyaAllah kita akan bincang minggu seterusnya. Saya setakat itulah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.